Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sejagat, Global Peace Mission Malaysia kini digerakkan dengan kekuatan anak-anak muda dengan bimbingan pakar serta mereka yang berpengalaman dalam dunia kemanusiaan dan juga advokasi. GPM komited untuk menjadi sebuah badan yang terkehadapan di dalam membawa isu-isu kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. GPM kini telah menjadi sebahagian daripada Global Citizen dengan memastikan 6 teras utama GPM adalah sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG 2030. Dengan motonya, misi kemanusiaan merentasi sempadan, GPM akan terus berdiri teguh menongkah pelbagai onak dan duri berdepani zaman. Dan kini, GPM mempersembahkan logo sambutan 2 dekad perjuangan keamanan sejagat. Misi kemanusiaan merentasi sempadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, baiklah pada hari ini kita sama-sama dapat berpeluang untuk mendengar dan menyaksikan secara langsung di platform Facebook Live GPM Malaysia dan juga YouTube Live di Sejagat TV berkenaan laporan bantuan kemanusiaan kempen peduli Palestin dan peluncuran Malaysia for Palestine. GPM hari ini akan bawakan pada anda 3 tokoh hebat yang tidak asing lagi dengan GPM, iaitu yang pertama kita bawakan yang berbahagia Dato' Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, pengerusi Global Peace Mission GPM, yang dihormati Dr. Tariq Al-Talmas, pengurus besar GPM di Gaza, dan seterusnya yang berusaha Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif GPM. Selamat datang kepada semua penonton yang menyaksikan program ini secara langsung ini. Terima kasih meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini. Baiklah, pagi ini kita akan ada 3 agenda utama, iaitu pembentangan laporan kempen peduli Palestin dan sesi soal jawab. Keduanya kita ada taklimat oleh pengurus besar GPM di Palestin. Seterusnya dan yang terakhir ucapan aspirasi pengurusi GPM dan peluncuran Malaysia for Palestine. Baiklah, sejak awal penubuhan GPM, Palestin merupakan negara utama yang menjadi perhatian buat GPM dalam misi memberi bantuan dan projek untuk penduduk Palestin. Baru-baru ini kita dilaporkan tentang peperangan hampir 11 hari yang berlaku di GPM. GPM terus menghantar bantuan kecemasan ke sana dan beberapa siri bantuan seterusnya. GPM juga turut menganjurkan kempen peduli Palestin untuk menyalurkan bantuan ke Palestin. Jadi, pada pagi ini, dengan secara langsung ini, marilah sama-sama kita mendengar pembentangan laporan kempen peduli Palestin yang akan disampaikan oleh Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif GPM. Sebelum itu, sepanjang pembentangan nanti, penonton-penonton yang sedang menyaksikan ini boleh bertanyakan soalan di ruang komen yang disediakan dan akan dijawab selepas berakhirnya pembentangan ini. Jadi tanpa buang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif GPM untuk teruskan acara kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muzakir sebagai pengacara kemudi kita pada pagi ini. Yang saya hormati yang berbahagia Dato' Ahmad Azam Abdul Rahman, pengerusi Global Peace Mission Malaysia, yang juga merangkap Komisioner bagi Pertubuhan Asasi Manusia OIC
Beliau juga adalah merupakan Presiden Wadah Pencerdasan Umat Wadah. Seterusnya yang saya hormati juga saudara kita yang kini berada di jauh sebenarnya di Gaza, saudara Dr. Tariq Al-Tamas. Beliau sebenarnya telah lama berada di Malaysia. Saya difahamkan lebih 10 tahun berada di bumi Malaysia, berjaya menghabiskan PhD beliau dan baru saja pulang ke pangkuan keluarga, seterusnya berkhidmat di bumi tempat beliau lahir iaitu di Gaza, dan beliau adalah kini merupakan pengurus besar bagi Global Peace Mission di Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam keadaan kita berhadapan dalam isu-isu berkaitan dengan umat pada hari ini, kenapa kita memilih tarikh 21 September? 21 September adalah merupakan tarikh yang sangat signifikan kepada kami para penggerak dan juga aktivis kemanusiaan. Bila mana kita melihat isu ataupun sambutan Hari Keamanan Antarabangsa yang disambut setiap tahun. Bagaimana hari ini isu-isu yang berlaku di seluruh dunia adalah merupakan isu-isu yang berlaku oleh kerana faktor-faktor peperangan, faktor-faktor konflik yang berlaku yang diakibatkan sebenarnya oleh manusia itu sendiri. Jadi penting dalam tempoh masa yang ada pada hari ini untuk kita ada genjatan serta, genjatan peperangan, genjatan peralahan ataupun isu-isu yang boleh menyebabkan peperangan. Barangkali kita hari ini berada di Malaysia, tuan-tuan, kita dapat hidup dalam keadaan yang aman damai walaupun pandemik COVID sebabkan keterbatasan kita untuk bergerak. Namun demikian mereka yang berada jauh di tempat-tempat yang kita bincangkan hari ini, khususnya di Palestin, mereka berada dalam penjara terbuka. Puluhan tahun mereka berada dalam situasi yang kita sebutkan ini. Dan kita juga berhadapan dalam banyak juga isu-isu yang lain. Dan bulan September ini juga adalah merupakan bulan sambutan ulang tahun ke-20 Global Peace Mission. Jadi ada beberapa acara, program-program yang kita susun dan atur. Dan pada hari ini juga adalah merupakan hari sambutan dan juga hari yang bersejarah bagi kami kerana kita akan meluncurkan platform Malaysia for Palestine. Dan semalam telah juga disambut ulang tahun ke-9 penubuhan Malaysia for Syria. Ini juga salah satu daripada platform dan entiti yang kita gerakkan khusus bagi tujuan membantu gerak kerja kemanusiaan khususnya di negara-negara konflik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, slot kita pada pagi ini insya-Allah saya akan berikan kepada anda semua berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang telah dan sedang kita gerakkan khususnya di Global Peace Mission Malaysia. Dan dalam sejak daripada awal Mei dan berakhirnya Ramadan pada tahun ini kita telah menggerakkan kempen yang kita namakan sebagai Peduli Palestin. Dan sejak daripada itu alhamdulillah saya utamanya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Peduli Palestin, kempen yang kita gerakkan ini. Dan hari ini bagi kami yang menggerakkan kempen, bagi kami yang menggerakkan kutipan, bagi kami menggerakkan misi-misi yang telah kita usahakan ini, penting kepada kami juga untuk memberikan pelaporan dan juga memberikan maklum balas kepada tuan-tuan ke manakah sumbangan yang kita perolehi, ke manakah sumbangan yang tuan-tuan serahkan, dermakan, infakkan yang masih salurkan melalui kami. Barangkali dia salurkan juga kepada rakan-rakan yang lain, NGO-NGO yang menggerakkan isu kemanusiaan ini. Dan khususnya pada hari ini insya-Allah kita akan membentangkan laporan bantuan kemanusiaan kempen Peduli Palestin dan juga peluncuran Malaysia for Syria, Malaysia for Palestine yang akan diperincikan kemudian oleh Datuk Pengerusi kita. Baiklah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sejak daripada awal Mei yang lalu, krisis kemanusiaan, serangan rejim Israel terhadap Gaza terutamanya dan beberapa tekanan yang berlaku di Baitul Maqdis, Syekh Jarrah dan lain-lain itu menyebabkan kita kembali untuk bersama-sama menyatakan solidariti dan juga
program-program sumbangan yang kita akan gerakkan, bukan sahaja di bahagian di Gaza, tapi juga program-program yang kita telah gerakkan itu juga kita gerakkan di Baitul Maqdis, dan pada akhir nanti tuan-tuan akan melihat sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan telah berikan tersebut kita akan perincikan dalam bentuk video-video yang telah kita compilekan. Dan pada masa sama saya sebutkan bahawa tuan-tuan boleh dapatkan video lebih panjang bagi setiap program dan misi yang kita akan berikan itu dalam YouTube kami. Jadi pada hari ini kita live di Facebook Global Peace Mission. Kita juga ada YouTube channel kita di Sejagat TV. Jadi tuan-tuan boleh subscribe YouTube channel kami. Jadi dalam tempoh Mei yang saya sebutkan tadi, sehinggalah pada akhir Ogos yang lalu, kita telah menggerakkan lebih kurang 3 fasa. 3 fasa yang mana secara keseluruhannya sumbangan tuan-tuan yang telah kita perolehi ini sebanyak 2.9 juta ringgit ataupun 2.931.122 telah kita agihkan mengikut fasa-fasa yang telah kita persetujui. Bagaimana kita serahkan bantuan-bantuan ini tuan-tuan dari segi pelaksanaan dan juga prosedur pelaksanaan kempen yang kita gerakkan. Kita ada badan di peringkat kami eksekutif, dan kita juga ada lembaga pemegang amanah yang sekarang ini dipengerusikan oleh Datuk Ahmad Azam. Jadi sebarang bantuan, sebarang projek, sebarang proposal yang kita terima khususnya untuk kita agihkan kepada mereka beneficiaries terutamanya rakyat Palestin, kita akan bentangkan dan kita dapatkan kelulusan terlebih dahulu kepada peringkat lembaga pemegang amanah sebelum dana-dana yang kita perolehi ini kita salurkan kepada mereka yang telah kita kenal pasti. Dalam sumbangan 2.9 3 juta ini dan kutipan yang kita masukkan ni masih lagi belum berhenti. Kita tidak lagi hentikan kempen peduli Palestin ni tuan-tuan. Dalam keadaan mendengar barangkali pembentangan ini, tuan-tuan boleh pergi ke platform Jom Sedekah kami. Jom Sedekah ataupun peduli Palestin kami, tuan-tuan boleh dapatkan di situ. Kita kata platform online mana tuan-tuan boleh berikan, boleh klik untuk terus menderma sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan. Kita akan manfaatkan sebaiknya. Daripada dana tersebut, saya sebutkan tadi kita bahagikan kepada 3 fasa. 3 fasa tersebut, untuk fasa yang pertama yang mana telah kita agihkan ini, kita telah kenal pasti lebih kurang 7 NGO lapangan yang telah kita kenal pasti. Tuan-tuan, GM 20 tahun telah wujud. Dalam tempoh 20 tahun itu barangkali kita mempunyai banyak jaringan-jaringan NGO-NGO, rakan-rakan lapangan yang ada di Gaza, juga di Baitul Maqdis. Dan dalam tempoh itu, tuan-tuan, bagi tujuan pelaksanaan fasa 1, 2 dan 3 ini, kita telah agihkan secara sebaiknya kepada 7 NGO yang telah kita biasa dan aktif dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ni. Dan kita kenal pasti bahawa NGO yang telah melaksanakan amanah tuan-tuan, amanah melalui kami GGPM ini, mereka adalah NGO yang berdaftar, NGO yang diiktiraf, NGO yang punya credibility dan juga berkesan dari segi kerja-kerja mereka di lapangan. Untuk fasa pertama bermula daripada 19 Mei tersebut, kita telah memberikan peruntukan-peruntukan seperti mana yang tertera dalam paparan yang disediakan oleh pihak sekretariat. Sumbangan sebanyak lebih kurang RM105,695 khususnya kepada NGO Nur Ma'rifah, yang mana projek yang kita gerakkan itu adalah projek untuk memberikan petrol bagi menggerakkan generator hospital. Kita juga berikan penumpuan kepada projek psikososial, utamanya kepada kanak-kanak yang terkesan akibat daripada peperangan, iaitu kita kata permainan, dan juga kita memperbaiki jentera berat yang disebutkan sebagai civil defence vehicle, ataupun bahasa mudahnya kalau kita tengok kenderaan seperti kenderaan bomba yang ada di Malaysia ni, itulah yang kita gunakan bagi tujuan untuk kita perbaiki dan telah digunakan dan sedang digunakan sekarang ini kenderaan tersebut. Keduanya kita serahkan bantuan kepada rakan NGO kita Islami Jabariyah. Jabariyah ni salah satu tempat di Gaza
dan kita telah berikan pada waktu tersebut iaitu sumbangan food pack pada 473 families. Jadi dalam food pack tu tuan akan nampak nanti dalam video yang kita tunjuk apa yang ada dalam tu, tuan-tuan akan tengok nanti. Dan juga kita ada juga berikan hemodialysis powder kepada NGO ini bagi tujuan tersebut. Seterusnya kita ada juga NGO Imam Azam Denergy sebanyak 660 keluarga food pack. NGO Burak iaitu Al-Quds Palestinian Financial Aid, kita ada juga bagi bantuan dalam bentuk tunai dan juga sumbangan air bersih kepada para murabitin. Murabitin ini adalah kelompok-kelompok yang berada di Baitul Maqdis. Mereka yang berada di situ, tinggal di situ, yang berada di situ untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Seterusnya bantuan kepada NGO Rawat. Rawat ini kita berikan bantuan untuk pembiayaan ataupun kita bantu dari segi sewaan. Sebab mana mereka ini juga terkesan akibat daripada serangan runtuhan, akibat daripada serangan rejim, maka bantuan kita berikan sebanyak selama 6 bulan untuk sewaan kepada keluarga-keluarga yang mendapat manfaat daripada dana ini sebanyak 15 keluarga keseluruhannya. Dan kita juga telah melakukan MOU bersama dengan Al-Quds Foundation Malaysia. Saudara Dr. Tariq Tamas juga sebelum ni adalah merupakan orang kuat di Al-Quds Foundation Malaysia. Jadi beliau telah kita amanahkan, kita lantik sebagai pengurus kita di Gaza dan sebanyak 211,000 bantuan telah kita serahkan untuk Al-Quds Foundation ini menggerakkan program-program dalam bentuk menyediakan hygiene kit, food pack, kita ada juga bayaran untuk sewaan dan juga pembelian furniture ataupun perabot-peralatan perabot, dan juga pada masa yang sama juga kita bantu keluarga-keluarga yang terkesan dalam bentuk perubatan kepada mereka. Ini untuk fasa yang pertama. Tuan-tuan, fasa yang kedua, kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa pertanyaan, boleh saja bangkitkan. Kalau tidak dapat saya jawab pada hari ini, barangkali kita boleh perbanyakkan sesi-sesi begini dalam tempoh masa kemudian. Dan permohonan-permohonan bantuan-bantuan yang kita serahkan juga mempunyai kertas kerja yang tersendiri, punyai analisis dan juga ada kita kata apa, justifikasi sebelum kelulusan diberikan bagi tujuan tersebut. Fasa kedua pada 27 Mei dan ke atas kita telah berikan kepada 5 NGO dan sebanyak 1.7 juta telah kita berikan. Pertamanya untuk pembelian ambulans dan juga Selangor Aid. Program khusus bersama Nur Maarifah ni kami ucapkan berbanyak-banyak penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana komitmen daripada Kerajaan Negeri samping kes-kes COVID-19 pada waktu yang kita laksanakan kempen ini begitu tinggi. Namun demikian Kerajaan Selangor tetap memberikan komitmen sebanyak RM1 juta hasrat mereka untuk mencukupkan dana peduli Palestin di peringkat negeri Selangor. Maka tujuan tersebut kita gerakkan melalui pembelian ambulans secara khusus beserta dengan kelengkapan dan kita akan serahkan ambulans ini kepada Kementerian Kesihatan di Gaza sebelum bersama dengan beberapa kenderaan Selangor Aid Truck. Kegunaan MPV kenderaan ini untuk tujuan pengangkutan kepada mereka yang memerlukan di sana. Jadi kita akan buat program dan penyerahan ambulans yang rasmi selepas ini. Keduanya Islamic Jabaliyah, permohonan ini juga kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di WeCare Brunei yang turut bersama-sama dengan kita menjayakan kempen ini. Kita berikan bantuan perubatan dan juga food pack kepada mereka yang terkesan. Hampir 100,000 kepada Islamic Jabaliyah. Seterusnya melalui Al-Quds Foundation Malaysia, kita juga memberikan peruntukan dan juga bantuan khusus bagi rakyat, ya kita kata rakyat di Gaza terutamanya mendapat manfaat dari segi mendapatkan sayur-sayuran, vegetables. Sebab itu barangkali makanan yang menjadi keutamaan bagi mereka di sana. Tuan-tuan kalau tengok nanti videonya memang tengok fresh kat sana dia punya vegetable yang mereka dapat, dia bukan satu plastik banyak jenis juga
vegetables yang kita berikan, dan itu memberikan manfaat kepada lebih kurang 1,000 keluarga. Dan pada masa sama, kami di Global Peace Mission bersama-sama dengan rakan-rakan NGO-NGO yang lain, kita juga adakan komitmen kami dalam usaha sama-sama dengan rakan gabungan My Aqsa Defenders. Kalau tengok saya punya pakaian ataupun tengok mask yang saya pakai ini adalah kita kata apa, kita punya logo My Aqsa Defender khusus bagi tujuan untuk kita menggerakkan inisiatif anak muda dalam mempertahankan My Aqsa, dan di situ kita ada lebih kurang 20 NGO-NGO yang lain yang mana program yang berasingan juga kita bersama-sama dengan rakan-rakan NGO lain menggerakkan kempen-kempen tersebut. Jadi di peringkat GPM, komitmen dan juga hasrat kita bagi tujuan keberadaan kami di My Aqsa Defenders sebanyak RM1 juta kita peruntukkan bagi tujuan untuk kita menggerakkan kempen-kempen khususnya di Baitul Maqdis, termasuk juga di Gaza, dan juga apa juga kempen yang kita gerakkan bagi tujuan khusus membantu My Aqsa Defenders. Untuk fasa yang ketiga, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita telah memperuntukkan hampir RM0.5 juta bagi tujuan untuk kita melengkapkan dana sebanyak 2.9 atau hampir 3 juta juga bantuan yang telah kami perolehi ini. Untuk fasa ketiga ini, apa yang telah dan sedang kita laksanakan, kita melaksanakan beberapa program sempena dengan Aidul Adha. Kita ucap terima kasih juga kepada mereka yang terlibat dalam program Korban for the Needy, khusus bagi tujuan pelaksanaan ibadah korban khususnya di Gaza. Dan pada masa yang sama juga kita memperuntukkan sebahagian daripada dana yang kita perolehi untuk pembelian Aidul Adha clothes. Dan ini juga kita laksanakan dengan kerjasama Yadim, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga pada waktu tersebut Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri sebagai Menteri di Jabatan Hal-Ehwal Agama, Jabatan Menteri Hal-Ehwal Agama dalam menggerakkan beberapa program termasuk juga kepada rakyat Palestin yang berada dalam Malaysia ini, yang berada di sekitar Lembah Kelang, termasuk juga para mahasiswa dan pelajar-pelajar yang kini berada dalam universiti. Kita juga berikan mereka sedikit peruntukan dan juga bantuan tunai, termasuk juga bantuan food pack pada keluarga-keluarga yang telah kita kenal pasti. Jadi bagi tujuan tersebut, kita juga melaksanakan memberikan agihan daging kepada keluarga Palestin yang berada dalam kita Malaysia ini, dan peruntukan bagi tujuan tersebut adalah sekitar RM112,000. Manakala bagi bantuan kepada para pelajar dan juga untuk Palestinian yang berada dalam negara kita adalah sekitar RM68,000. Manakala dalam tempoh yang kebelakangan ini, seminggu 2 minggu ni di Gaza terutamanya, telah berlangsungnya kita kata apa, projek kembali ke sekolah, back to school. Anak-anak pelajar-pelajar di sini telah mula untuk kita kata kembali untuk mengikuti, menyambung pengajian pelajaran mereka. Juga kita berikan bantuan back to school kepada mereka. Dan dana untuk back to school pada kali ini kita telah peruntukkan sekitar RM193,000. Jadi itu yang saya sebutkan, 3 fasa sebanyak 2.9 juta keseluruhan yang telah kita agihkan. Dan fasa-fasa seterusnya nanti kita akan gerakkan melalui platform yang kita gerakkan, yang kita bersetujui untuk kita aktifkan, iaitu Malaysia for Palestine. InsyaAllah daripada situ kita akan terus giatkan. Dan kelebihan kita pada kali ini tuan-tuan, kerana apa? Kerana kita mempunyai wakil kita di Gaza. Tidak semestinya kami memang betul, kita pun sebenarnya ada hasrat, ada niat untuk berada di Gaza, pergi turun ke lapangan untuk menyerahkan sendiri bantuan daripada tuan-tuan. Tapi dalam keadaan COVID, juga isu-isu keselamatan, isu lain yang memungkinkan kesusahan kepada tim untuk berada di lapangan, dan tidak menafikan juga untuk kita gerakkan juga bagi kempen-kempen yang lain. Namun demikian, persetujuan, komitmen Dr. Tariq Al-Tamas untuk pulang ke Gaza dan menjadi sebahagian daripada keluarga besar GPM untuk menggerakkan kempen-kempen di lapangan, insya-Allah kita sangat-sangat alukan. Beliau berada di sana, insya-Allah akan membantu menyelia semua dana-dana yang telah dan sedang kita gerakkan di lapangan. InsyaAllah mereka, Dr. Tariq
saya fikir telah melakukan beberapa inisiatif untuk menziarahi NGO lapangan kita, mengadakan pertemuan. Barangkali di situ kita akan memperkemaskan lagi gerak kerja kita di lapangan. Kita akan cuba untuk mendaftarkan secara rasmi keberadaan GPM khususnya di Gaza dengan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab dalam isu-isu ini. Dan pada masa sama kita akan terus memperhebatkan lagi kempen Peduli Palestin yang kita akan gerakkan. Akhirnya saya akan berikan nanti peluang kepada Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman untuk memberikan ucapan apresiasi, seterusnya melancarkan inisiatif kempen brand yang kita gerakkan melalui platform Malaysia for Palestine. Sebelum itu saya ingin ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat. Utamanya individu, perorangan, mereka yang memberikan infak sedekah termasuk zakat pada kami. Umum juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Helwa Masjid Budiah di Shah Alam, Bike Check, ada juga kempen-kempen yang dia buat. Kita buat tour, kita ada cycling, kita ada running, kita ada buat kempen baru-baru ni Running for Syria, virtual run untuk Palestin menang, Palestin tan tasir. Kita ada juga Kholas.my, Hijab Soul, pelajar-pelajar UiTM Melaka yang juga memberikan peruntukan yang agak signifikan sekitar RM40,000. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak Sambal Ina Prihatin, Oh My Scarf Official, MGB, Migrant Bazaar, Perpeta daripada Kementerian Pertanian. Ini adalah persatuan-persatuan kaki tangan di agensi Kementerian Agriculture Malaysia. Rise for Palestine, ini adalah juga sebahagian daripada staff-staff, sebahagiannya staff Petronas dan juga profesional. Rise for Palestine ni insyaAllah kita ada projek khusus bersama dengan mereka. Dana sekitar RM600,000. Mereka upaya untuk menggerakkan kempen ini. Ini program ongoing yang kita akan bangunkan pusat tahfiz dan pembinaan semula masjid di Gaza. Dan pada masa sama juga kita ucapkan terima kasih kepada Melody Culture, Run for Palestine, Canvas of Care. Ada juga kuliah ataupun fakulti di UiTM Shah Alam, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, WeCare Brunei, dan tidak saya lupakan juga, saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kerajaan atas sumbangan yang diberikan melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Agama. Dan khusus bagi tujuan kempen Peduli Palestin, kita juga menggerakkan di beberapa buah negeri. Ini juga adalah projek yang khusus yang mana kita tidak akan sama sekalikan dengan kempen-kempen sedia ada. Bersama dengan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Aminuddin Harun, Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan, di atas komitmen dan kerjasama beliau juga untuk bersama-sama dengan GPM dalam melaksanakan kempen Peduli Palestin. InsyaAllah khusus dana yang dipersetujui untuk diperolehi oleh rakyat Negeri Sembilan khususnya, kita akan gerakkan satu projek khusus di Gaza yang kita namakan sebagai projek kita kata apa, macam kita ladang ayam, ternakan ayam besar-besaran secara profesional. Dan juga projek-projek agriculture, itu minat yang saya fikir kecenderungan Datuk Seri, dan juga khusus bagi tujuan-tujuan projek-projek yang belum kita explore. Keduanya Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, saya ucapkan terima kasih juga pada beliau kerana bersama-sama dengan Yang Berhormat Ustaz Zawawi Murni, Esko Kerajaan Negeri, yang bersama-sama dengan kita juga bagi tujuan melengkapkan RM1 juta kepada negeri Selangor, yang mana kita khususkan bagi tujuan pembelian ambulans lengkap dengan peralatan. Dua, kita kata ada 8 truck ataupun kenderaan MPV seberguna yang digunakan, termasuk juga beberapa program bantuan-bantuan sampingan yang kita akan serahkan. Dan yang ketiga, Kerajaan Pulau Pinang melalui Pusat Zakat Pulau Pinang, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Senior Zakiruddin kerana Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kerana setuju bersama-sama dengan GPM dana sebanyak RM100,000, insyaAllah kita akan manfaatkan. Dan juga kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Ustaz Awang Adi, kerana sama-sama dengan GPM sejak sekian lama juga membantu, saya ingat sebanyak RM100,000 lebih juga daripada
kerajaan ataupun daripada orang Sabah juga memberikan bantuan-bantuan yang kita perolehi ini. Jadi bantuan yang saya sebutkan ini insya-Allah kita teruskan kempen peduli Palestin, kita akan gerakkan, kita akan berikan laporan dari semasa ke semasa, perkembangan apa juga untukan dana yang kita perolehi bagi program-program yang kita gerakkan. InsyaAllah ini untuk Palestin, ini untuk anda, bukan saja daripada kita sebahagian daripada mereka yang bergerakkan isu Palestin ini. Dan saya akhiri dengan satu hadis Nabi SAW, bagaimana bila mana ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, gambarkan kepada kami ya Allah, kepada ya Rasulullah, kepada kami apa itu Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah gambarkan bahawa solat di Baitul Maqdis ini seperti mana kamu solat lain daripada tempat-tempat yang lain. Ada manfaat, ada kita kata apa, pahala yang berganda-ganda ribuan kali jika kita solat di sana. Jadi sahabat yang bertanyakan kembali kepada Rasulullah, dia tanyakan, Rasulullah, sekiranya kami tidak dapat untuk melawat atau solat di Baitul Maqdis ini. Jadi seolah-olah kita tahu bahawa hari ini umat berada dalam keadaan kesusahan untuk kita menziarahi Baitul Maqdis. Kalau tidak adanya arahan daripada Allah SWT untuk mengubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah Haram, sekarang ni barangkali kiblat kita masih di Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW menjawab, sekiranya kamu tidak dapat untuk solat dan juga menziarahi Baitul Maqdis ini, cukuplah dengan kamu menghantar pelita-pelita, menghantar minyak-minyak di sana. Hantarkan minyak-minyak di sana untuk menghidupkan pelita-pelita di Baitul Maqdis. Jadi perbuatan kita menghantarkan minyak-minyak ini sebenarnya dapat menghidupkan. Jadi analogi minyak itu adalah sumbangan-sumbangan yang kita dan tuan-tuan, para dermawan yang berikan kepada kita, insya-Allah daripada situ semoga amal, perbuatan dan juga apa yang kita dapat hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Fahmi Muhammad Samsudin atas pembentangan laporan sebentar tadi. Cukup jelas, cukup terang, cukup telus pembentangan yang dibentangkan oleh Encik Fahmi tadi. Semoga semua yang mendengar dan menyaksikan live pada hari ini akan terus menyebarkan tentang peranan GPM ini kepada rakyat Malaysia yang lain dan terus meyakini dan mempercayai pelibatan GPM dalam misi bantuan terutama sekali ke Palestin dan juga negara-negara yang memerlukan yang lain. Jadi dengan pembentangan laporan ini cukup jelas bahawasanya GPM merupakan satu badan yang bergerak untuk terus menyalurkan bantuan-bantuan secara kecemasan ataupun dalam bentuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi lepas ni tak adalah rasa was-was lagi ataupun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini, hadirin dan hadirat sekalian, boleh juga untuk sama-sama follow ataupun add di Facebook GPM untuk tahu perkembangan. Selain daripada itu kita ada di Instagram, ada juga di Twitter dan seperti mana juga disebutkan tadi, kita juga boleh subscribe di YouTube Sejagat TV. Jadi untuk tahu perkembangan semasa tentang apa yang dilakukan oleh pihak GPM. Cukup jelas tadi apa yang dibincangkan, apa yang dibentangkan. Okey, semoga GPM ini terus gemilang, cemerlang dan terbilang. Dah tempoh 20 tahun ini, 2 dekad GPM ni, semoga kita terus lagi menggembleng tenaga dan usaha untuk memberi. Tahniah kepada GPM, tahniah kepada staf-staf semua, kepada sukarelawan dan semua yang terlibat bersama secara langsung ataupun tidak langsung dalam GPM. Baiklah, sepatutnya slot kita diteruskan dengan taklimat oleh pengurus besar GPM di Gaza iaitu Dr. Tariq Al-Tamas. Namun kami mohon maaf pada pagi ini beliau ada masalah teknikal. Untuk makluman semua yang mendengar, yang menyaksikan pada hari ini, beliau kini berada di Gaza. Jadi kita faham keadaan beliau di sana. Maka kita akan teruskan agenda dan slot kita pada pagi ini yang dinanti-nantikan oleh semua sekali yang mendengar pada hari ini untuk kita mendengar dan menyaksikan ucapan apresiasi daripada pengurusi GPM yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, seterusnya meluncurkan satu projek khas GPM iaitu Malaysia for Palestine. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saudara Muzakir selaku moderator, Saudara Ahmad Fahmi CEO Barisan Al-Ahli Lembaga Pengarah GPM, para petugas dan khususnya para penyumbang, pendukung Global Peace Mission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini GPM meneruskan tradisi transparansi ataupun ketelusan di dalam gerak kerjanya. Sempena 20 tahun penubuhan GPM, saya sebagai pengasasnya 20 tahun dahulu merasa terpanggil ya untuk melihat bahawa GPM ini akan terus berkembang sehingga ianya menjadi sebuah gerakan kemanusiaan yang bukan saja bertaraf nasional tetapi juga bertaraf internasional. Untuk itulah apa yang dibuat pada hari ini untuk menerangkan secara telus tentang aktiviti-aktiviti dan ingin meyakinkan kepada semua para penyumbang dan pendukung yang telah memberi kepercayaan kepada GPM untuk melaksanakan bagi pihak mereka kerja-kerja amal soleh mereka yang dipertanggungjawabkan kepada kita dapat dilaksanakan setulusnya dan dapat dilaksanakan dengan secara berkesan. I would like to welcome Brother Tariq Altamas. Ahlan wa sahlan ya Syekh. In Gaza, welcome. Dan Tariq Altamas adalah nak menggambarkan kesungguhan kita tentang Palestin yang merupakan suatu agenda penting umat Islam selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Maka kita ingin memastikan projek program di Gaza, di Baitul Maqdis dapat berjalan dengan begitu baik. Jadi kerana itulah sebagaimana yang disebut oleh Saudara Fahmi tadi, kita telah memutuskan supaya kena ada orang on the ground, orang Gaza sendiri yang berada di Gaza untuk melaksanakan agenda kita bagi pihak kita semua. Jadi itulah menggambarkan keseriusan kita, dan apabila GPM mempunyai anak watan Palestin sendiri yang bekerja bagi pihak kita, tentu dia akan lebih memahami tentang keutamaan dan keperluan masyarakat Palestin khususnya di Gaza untuk kita bantu, kita salurkan bantuan secara bersungguh-sungguh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maklum bahawa Global Peace Mission ini adalah badan kemanusiaan antarabangsa. Ya, kita berada di mana-mana juga bila ada masalah ataupun bila ada konflik, sama ada disebabkan oleh peperangan ataupun kemusnahan disebabkan oleh gempa bumi, banjir dan segala macam. Jadi kerana itulah pihak Global Peace Mission telah berbincang, kita kena ada fokus bagi tiap-tiap sebuah negara. Ya, tidak boleh menangani isu terlalu banyak sehingga kan tidak ada penumpaan dan keutamaan. Jadi pada hari ini kita ingin rebrand Palestin, ya, program projek kemanusiaan Palestin ini sebagai satu brand baru yang namanya Malaysia for Palestine. Malaysia untuk Palestin. Maknanya satu sekretariat khusus untuk meneliti, melihat perkembangan yang berlaku tentang misi kemanusiaan, agenda kemanusiaan dan pembangunan Palestin itu dapat diberi perhatian secara serius, secara bersungguh-sungguh supaya kita dapat melihat bahawa akhirnya nanti ya Palestin itu bebas sebagaimana yang kita idamkan sejak bertahun-tahun.
Jadi kerana itulah pada hari ini kita bermula dengan pendekatan transparansi. Kita terbuka. Kita ada open book approach di dalam kerja-kerja kemanusiaan untuk meyakinkan, dan ini merupakan hak tuan-tuan dan perempuan yang menyumbang untuk bertanya di mana duit kami, bagaimana dana yang kami salurkan itu dilaksanakan. Dan sekarang ini dengan adanya era digital teknologi, kita bukan saja membuat laporan bertulis, tetapi kita juga menghantar laporan dalam bentuk video on the ground dan kadang-kadang dalam bentuk live untuk memastikan bantuan tuan-tuan dan perempuan sekalian dapat sampai dan tuan-tuan dan perempuan dapat melihat sendiri tentang hasil sumbangan infak sedekah yang tuan-tuan telah berikan. Jadi kerana itulah untuk memastikan isu Palestin ini berjaya dilaksanakan atas semangat satu hadis yang sentiasa kita pegang. Ya wallahu fi auni maka abdu fi auni akhi. Ya. Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi mana mereka menolong hamba yang lain yang dalam kesusahan. Jadi bermakna bersama-sama dengan Global Peace Mission bermakna tuan-tuan dan perempuan sekalian menolong diri sendiri. Kerana Allah Ta'ala telah menjamin bahawa selagi mana kita menolong orang yang memerlukan, selagi itulah pertolongan Allah Ta'ala tidak akan berhenti. Dan pertolongan Allah Ta'ala itulah yang dikatakan keberkatan dan rahmat Allah terhadap diri kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan jangan bimbang, ya, bantuan tuan-tuan banyak mana sekalipun, ya, itu sebenarnya menolong kita sendiri. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala menyebut wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Mana barang siapa yang berjihad, jihad itu adalah untuk diri mereka sendiri. Jadi kerana itulah marilah saya nak mengajak program dah banyak yang disebut oleh Saudara Fahmi tadi. Jadi program emergency sampai kepada ambulan, sampai kepada masalah psikososial, sampai kepada menyiapkan madrasah, membuat masjid untuk wanita, anak yatim, yang ini antara aktiviti-aktiviti yang kita buat bergantung soal permintaan dan keperluan umat Islam di Gaza yang dikenali sebagai the largest open prison in the world, yang dibom melalui drone hampir tiap-tiap bulan Ramadan, ketika sebagai satu cara untuk meneruskan supaya orang-orang Palestin ini ketakutan dan tidak ada cita-cita dalam diri mereka untuk merdeka daripada penjajahan Israel. Jadi kerana itulah tanggungjawab kita yang berada di Malaysia untuk mendapat rahmah dan barakah Allah Ta'ala untuk sama-sama membantu mereka. Jadi tahniah kepada anda sekalian, tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi pada hari ini saya selaku pengasas dan juga pengerusi Global Peace Mission mengajak tuan-tuan dan perempuan sekalian, mari kita sama-sama meluncurkan satu brand baru, ya. Agenda sama, misi yang sama, tapi penjenamaan baru projek untuk Palestin yang namanya Malaysia for Palestine, ya. Jadi dengan peluncuran ini kita akan dapat suatu sekretariat yang betul-betul fokus memberi keutamaan kepada agenda Palestin. Sama seperti mana kita telah juga melancarkan ataupun mendukung program Malaysia for Syria. Ya. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan perempuan sekalian, mari sama-sama dengan kita membaca dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama-sama kita meluncurkan Malaysia for Palestine sebagai projek khas Global Peace Mission. Malaysia yang bertanggungjawab untuk mengelola dan menguruskan projek dan bantuan kemanusiaan Palestin sekarang dan juga yang akan datang sehingga Palestin itu bebas daripada penjajahan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Haji Ahmad Hazam Abdul Rahman di atas peluncuran projek khas GPM iaitu Malaysia for Palestine. Baiklah, saya ingin bacakan sedikit tentang berkenaan logo yang dipaparkan tentang Malaysia for Palestine, yang mana pemilihan bunga raya itu melambangkan identiti Malaysia. Bunga raya merupakan bunga kebangsaan yang telah diisytiharkan pada tahun 1960 berdasarkan kriteria yang diberikan, iaitu 5 kelopak yang ada padanya melambangkan 5 pecahan prinsip rukun negara, dan bunga ini juga dilambangkan sebagai bunga perpaduan. Selain daripada itu, kalau dilihat pada logo ini, ada lambang ini merupakan cetakan pada kafiah yang menjadi simbol kenegaraan bagi Palestin. Secara literalnya, kafiah ini bersifat melindungi. Ia dipakai mereka bagi melindungi daripada matahari, pasir dan juga cuaca sejuk. Okey, ia juga dipakai oleh rakyat Palestin dalam pertemuan bagi mempertahankan tanah mereka. Simbol kafiah ini membentuk bulatan ini membawa maksud solidariti, kemanusiaan yang melindungi kedua negara ini. Baik, seterusnya kat sini ada juga bukaan kelopak bunga raya yang membentuk Masjid Al-Aqsa, yang mana di sini merupakan satu kekuatan dan ikonik bagi negara Palestin. Ia juga merupakan salah satu tempat suci terpenting agama Islam. Kedudukan dan posisi bunga raya di atas dan membuka itu adalah menyatakan Malaysia akan sentiasa melindungi Palestin dengan tangan dan hati yang terbuka. Itulah beberapa simbolik, 3 simbol yang melambangkan kesatuan kita bersama, iaitu bunga raya, Masjid Al-Aqsa dan kafiah itu yang telah disatukan dan dipilih sebagai logo Malaysia for Palestine. Baiklah, tadi dah lancar, dah luncurkan tentang projek dan sekretariat khas iaitu Malaysia for Palestine ini. Marilah sama-sama kita saksikan video yang berkaitan tentang bantuan misi ke Palestin. Dengan segalanya, kita teruskan menyaksikan. Okey, sebentar ya. Kita ada masalah teknikal juga. Kita cuba tayangkan semula video bantuan. Okey, jom kita saksikan ya.
Okey, baiklah. Dah berakhirlah tayangan video berkaitan tentang bantuan kita GPM kepada Palestin. Jadi dengan tayangan tadi lebih jelas kepada kita tentang misi-misi bantuan yang mana kita jalankan dalam bentuk projek jangka pendek dan juga jangka panjang, dan juga kita jelas projek-projek ini bukan melibatkan sekadar satu hala semata-mata. Ia juga melibatkan pelbagai bentuk bantuan yang diberikan dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi kesihatannya, dan lebih luas lagi pelbagai bentuk bantuan yang telah diberikan. Ini adalah hasil sumbangan orang ramai, sumbangan rakyat Malaysia yang begitu prihatin, yang terus committed untuk membantu melalui GPM. Dengan kepercayaan yang anda berikan ini, maka kita akan terus menyalurkan bantuan-bantuan itu dengan lebih efisien lagi selepas ini, insya-Allah. Baiklah, acara kita, agenda kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan kenyataan media yang akan disampaikan oleh Encik Ahmad Fahmi, Muhammad Samsudin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif GPM. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Encik Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataan media Selasa 21 September 2021. Pembentangan laporan bantuan kemanusiaan kempen peduli Palestin dan peluncuran Malaysia for Palestine. Global Peace Mission Malaysia sentiasa komited menyalurkan bantuan kepada Palestin daripada awal penubuhannya pada September 2001. Rentetan peperangan 11 hari yang berlaku pada bulan Mei 2021 yang lalu, kami di Global Peace Mission telah melancarkan bantuan kecemasan kepada Palestin dari segi bantuan keperluan kecemasan, pembinaan dan pembaikan semula serta pengumpayaan komuniti. Sejumlah RM2.9311122 telah kita berjaya sampaikan daripada hasil sumbangan pelbagai pihak, dan ianya telah berjaya disalurkan dalam bentuk bantuan perubatan seperti ubat-ubatan, peralatan untuk kegunaan sakit di hospital, mainan kanak-kanak bagi mengurangkan trauma, bahan bakar untuk generator elektrik di hospital, termasuk juga kenderaan pelbagai guna dan ambulans yang lengkap. Tambahan itu, bantuan turut disalurkan dengan kita memberikan bantuan kotak bantuan makanan selama sebulan yang mengandungi makanan ruji dan juga sayur-sayuran, sewaan rumah selama 6 bulan serta kelengkapan perumahan. Selain daripada bantuan kecemasan ini, GPM telah menggerakkan beberapa projek jangka masa yang panjang yang melibatkan sektor pendidikan dan ekonomi, antaranya pembinaan madrasah tahfiz dan penyediaan kelengkapan sekolah. Projek ekonomi pula melibatkan ladang ternakan dan tanaman yang dapat membantu sumber perekonomian penduduk di Palestin. Selain daripada sistem solar dan air yang akan membekalkan keperluan asas kepada penduduk di sana. Bertindak atas ketulusan dalam memastikan bantuan diberikan secara efektif kepada penduduk Palestin yang berada di Gaza, termasuk di Baitul Maqdis. GPM menubuhkan satu entiti khas yang kita namakan sebagai Malaysia for Palestine, yang mana M4P ini, Malaysia for Palestine ini, akan memberikan fokus kepada isu-isu pelaksanaan bantuan dan projek yang khusus di Palestin. MFP akan turut membantu menyalurkan sumber berita mengenai keadaan semasa yang berlaku di Palestin. Tuan-tuan boleh ikuti Facebook ataupun like Facebook Malaysia for Palestine ataupun Instagram @Malaysia for Palestine. Alhamdulillah, sebentar tadi Malaysia for Palestine telah disempurnakan peluncurannya oleh pengurusi Global Peace Mission yang bahagia Datuk Ahmad Abdul Rahman bersama dengan pembentangan laporan bantuan kemanusiaan kempen peduli Palestin. Dan hari ini juga adalah merupakan hari bersejarah, tanggal 21 September bersempena dengan 20 tahun penubuhan Global Peace Mission dan sambutan Hari Keamanan Antarabangsa. InsyaAllah ianya akan dapat memberikan lagi gerak kerja, mengemaskan kini dan juga memberikan impak yang lebih besar dalam gerak kerja yang dilakukan kami di lapangan. Di seluruh itu, besarlah harapan kami di peringkat Global Peace Mission dan juga Malaysia for Palestine selepas ini agar rakyat Malaysia
maupun mereka yang ingin bersama-sama kami yang berada di ASEAN, berada di seluruh dunia untuk membantu meringankan dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan percaya, kredibiliti dan ada impak yang boleh mendapat manfaat kepada semua pihak. Rakyat Malaysia yang ingin mengikuti perkembangan projek boleh melakukan atau mendapatkannya di laman sosial media kami iaitu Malaysia for Palestine dan Global Peace Mission Malaysia. Terima kasih. Saya juga ingin memaklumkan sebetulnya kita minta supaya Dr. Tariq Altamas, pengarah ataupun pengurus besar kita di Gaza untuk bersama-sama dengan kita. Namun demikian faktor technicality juga keadaan di sana menyebabkan akses internet sukar untuk diperolehi pada masa ketika ini. Pada waktu sedang kita berbicara hari ini, saya rasa baru awal pagi waktu di Gaza ketika ini. Jadi saya mohon maaf mewakili Dr. Tariq. InsyaAllah selepas ini kita akan adakan sesi khusus bersama dengan Dr. Tariq Altamas bagi kita mendengar daripada beliau berkaitan dengan projek dan juga apa peranan yang beliau mainkan khususnya di Gaza. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Terus share, berikan komentar, berikan maklum balas, berikan juga cadangan kepada kami melalui pihak Sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin di atas bacaan kenyataan media sebentar tadi. Okey, maka kita sudahlah sampai ke penghujungnya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar, yang melayari dan juga menjadi penonton pada hari ini. Bersama-sama juga saya mohon kepada sama-sama kita share apa yang kita dapat pada hari ini kepada jiran-jiran kita ke, saudara mara kita ke, atau semua sekali di platform-platform yang kita ada untuk kita pastikan bantuan dan segala apa yang kita ingin berikan kepada penduduk Palestin ini akan dapat disampaikan dengan secara baik insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih yang bersama-sama dalam hari ini pembentangan laporan bantuan kemanusiaan kempen peduli Palestin dan juga peluncuran Malaysia for Palestine. Jadi saya ucapkan juga sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Haji Ahmad Azhar Abdul Rahman, pengurusi Global Peace Mission GPM, yang juga Dr. Tariq Altamas, pengurus besar GPM di Gaza, serta yang berusaha Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif GPM, dan seterusnya pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Jadi daripada saya Muzakir Mak Nur, mohon maaf segala dalam sepanjang menguruskan acara kita pada hari ini dan juga staf-staf yang menguruskan pada hari ini juga. Jadi itu saja. Terima kasih semua. Misi kemanusiaan merentasi sempadan 22 dekad GPM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tahu bahawa keadaan COVID-19 di Malaysia semakin meningkat dan semakin membimbangkan. Justru GPM, Global Peace Mission Malaysia bersama dengan rakan-rakan NGO Muslim yang lain bekerjasama dengan Pertubuhan Budi Suci Malaysia menggerakkan tabung kecemasan segera untuk membantu hospital, membantu pusat-pusat kesihatan yang membantu yang berusaha mengekang penularan COVID-19 di Malaysia ini dengan bantuan equipment dan peralatan-peralatan yang tidak mencukupi di sini. Jadi insya-Allah kita sama-sama lakukan ini demi memastikan Malaysia kembali pulih insya-Allah. Kami memerlukan sokongan anda semua terus bersama kami Global Peace Mission Malaysia dalam menggerakkan bantuan kecemasan kepada hospital dan pusat perubatan di Malaysia. Ada